Salam sejahtera, kami daripada Kumpulan 8. Tajuk kami adalah isu peruncitan terjejas akibat COVID-19. Berikut adalah nama ahli kumpulan. Punca peruncitan terjejas akibat COVID-19 ialah keselamatan diri. Masyarakat merasa takut untuk ke kedai runcit kerana bimbang akan penularan COVID-19 ini. Hal ini dikatakan demikian kerana kedai runcit adalah tempat keluar masuk pelanggan. Jadi ini menyebabkan masyarakat lagi risau untuk membeli secara umum kerana virus COVID-19 ini tidak dapat dilihat melalui panca indera kita. Selain itu, penjarakan sosial antara pelanggan yang tidak teratur. Secara tidak langsung ini akan mendatangkan risiko yang tinggi kepada masyarakat untuk terkena jangkitan COVID-19 ini. Antara punca peruncitan terjejas akibat COVID-19 ialah kekurangan bekalan barangan. Hal ini dikatakan demikian kerana sikap pengguna yang melakukan pembelian secara berlebihan yang akan mengganggu rantaian pembekalan barangan berkurangan dalam pasaran, di mana ia sudah pasti akan menyebabkan peruncitan kekurangan bekalan barangan untuk dijual kepada penggunanya. Sehubung dengan itu, pembekalan barangan berkurangan juga mengakibatkan peruncit mengambil kesempatan untuk menaikkan harga barang utama. Hal ini sudah pasti pengedaran bekalan barangan yang tidak teratur memberi kesan buruk di mana barang di pasaran sampai lewat sehingga ke pengguna air. Oleh hal yang demikian, rakyat Malaysia risau disebabkan mereka menghadapi masalah kekurangan barangan keperluan harian. Punca peruncitan terjejas akibat COVID-19. Salah satu punca adalah kerajaan menetapkan perintah kawalan. Ramai pengunjung tidak datang ke kedai runcit disebabkan kawalan pergerakan dan bimbang akan persekitaran. Pelanggan atau pengguna kurang keluar suatu situasi begini. Sesetengah peruncit menawarkan perkhidmatan atas talian dan pelanggan boleh membeli barang atas talian. Ada juga kedai runcit yang tidak menawarkan perkhidmatan atas talian. Oleh itu, perniagaan mereka terjejas. Sewaktu tempoh PKP, jumlah pengunjung ke kedai telah dihadkan dan ini menyebabkan keuntungan pada tempoh PKP adalah kurang. Okey, untuk langkah penyelesaian isu peruncitan akibat COVID-19 pertama adalah menetapkan peraturan keselamatan, iaitu untuk pelanggan. Pertama adalah memakai penutup muka, kedua adalah memeriksa suhu tubuh badan, tiga adalah menggalakkan tempahan atau temu janji, yang keempat adalah pembahagian dan jarak keselamatan di kaunter pembayaran, dan akhir sekali adalah menyediakan sanitizer kepada pelanggan. Okey, untuk kaki tangan adalah memakai penutup muka dan membuat pemeriksaan suhu badan sebelum masuk bekerja. Okey. Saya akan membentangkan salah satu langkah penyelesaian bagi isu peruncitan terjejas akibat COVID-19. Antaranya ialah meningkatkan jualan dalam talian. Peningkatan jualan dalam talian dapat membantu para peruncit untuk menjalankan perniagaan dengan keadaan yang baik dan selamat. Hal ini demikian kerana rakyat berasa takut untuk keluar dari rumah bagi membeli barangan di kedai-kedai peruncit kerana mereka bimbang terhadap virus COVID-19 ini. Seterusnya, pembelian secara talian juga meningkat dalam kalangan rakyat. Rakyat menggunakan e-dagang untuk membeli barangan keperluan mereka. Oleh itu, peruncit perlu berfikir secara kritikal tentang pandemik COVID-19 ini. Peruncit boleh menggunakan teknologi yang amat canggih ini untuk meningkatkan jualan dalam talian kerana rakyat berasa lebih selamat untuk membeli barangan dalam talian. Langkah yang seterusnya adalah industri perlu mengenal pasti pekerja yang ada kemahiran kritikal dalam perniagaan. Hal ini demikian, pekerja yang ada kemahiran kritikal ini boleh terus bekerja atau boleh diganti.
Maksudnya, pekerja yang ada kemahiran kritikal ini boleh membantu dalam masa kecemasan, contohnya masa COVID pandemik ini. Dan juga mereka boleh terus operasi tanpa mengira. Selain itu, pekerja yang ada kemahiran kritikal ini boleh membuat kesimpulan yang wajar dan menyelesaikan masalah yang kritikal seperti COVID-19 pandemik ini. Dan juga, melalui ini, industri dapat mengurangkan beban atau isu berlaku dalam masa tersebut. Seterusnya, pekerja yang ada kemahiran kritikal ini boleh membantu merangka strategik bagi menyelesaikan isu peruncitan ini. Melalui ini, industri dapat menjalankan industri dengan lebih sistematik. Terima kasih. Okey, sumber yang digunakan untuk mendapatkan ilmu bagi mengenal pasti punca dan menghasilkan cadangan penyelesaian adalah sumber primer. Sumber primer merupakan bahan yang belum diolah ataupun dicetak, iaitu sumber atau bahan yang masih dalam keadaan asal seperti bentuk kertas, fosil, manuskrip yang belum dicetak, surat rasmi kerajaan, batu bersurat dan keterangan lisan. Sumber-sumber tersebut bersifat asli dan belum ditaksir. Sumber-sumber tersebut biasanya dihasilkan pada masa yang sama, yang hampir sama dengan maklumat itu dicetak dan dikeluarkan oleh pihak yang berwajib. Contohnya, sumber primer ialah bilangan peniaga yang terjejas dengan masalah virus COVID-19. Maklumatnya akan dikeluarkan oleh pihak rasmi ataupun pihak berwajib. Okey, hal ini dapat memberi maklumat tentang keadaan yang berlaku kepada peniaga yang dalam masa COVID-19. Okey. Sumber yang digunakan ialah sumber sekunder. Sumber sekunder ini memainkan peranan penting dalam menyampaikan mesej kepada masyarakat dalam bentuk bahan bertulis yang diolah, dicetak dan disebarkan kepada masyarakat. Hal ini dapat menyelesaikan masalah kekeliruan info semasa. Sumber ini menjadi punca bagi mendapat ilmu dengan perkongsian maklumat. Contohnya, maklumat isu semasa yang berlaku di negara kita seperti virus COVID-19 ini banyak meninggalkan kesan kepada peruncitan. Jadi, kita dapat mengetahui hal ini melalui media massa, cetakan akhbar, berita dan lain-lain lagi. Bagaimana menilai kebolehpercayaan sumber-sumber tersebut dengan teori korespondensi, iaitu penyataan benar jika wujud di alam nyata. Sebagai contoh, disebabkan kerajaan menetapkan perintah kawalan, sektor perniagaan telah terjejas. Sewaktu tempoh PKP, jumlah pengunjung ke kedai telah dihadkan dan ini menjejaskan keuntungan kedai peruncit tersebut. Teori koherensi, iaitu penyataan benar apabila selari dengan penyataan lain. Sebagai contoh, sikap pengguna yang membuat pembelian barangan berlebihan menyebabkan pengguna lain menghadapi masalah kekurangan barangan. Teori pragmatik, iaitu penyataan benar apabila ia memberi manfaat dan praktikal. Sebagai contoh, pada masa pandemik ini, keselamatan diri sangat penting. Oleh itu, rakyat takut untuk ke kedai runcit kerana bimbang akan jangkitan virus COVID-19. Seterusnya ialah mengenai kaedah perolehan ilmu yang digunakan untuk mencapai penyelesaian bagi isu yang dikaji. Seperti yang kita diketahui, terdapat 3 kaedah perolehan ilmu, iaitu berdasarkan sumber ilmu, berdasarkan jenis data yang dicerap dan berdasarkan bidang ilmu. Kaedah yang digunakan untuk isu ini ialah kaedah pertama, iaitu berdasarkan sumber ilmu, di mana terbahagi kepada 2, iaitu panca indera dan akal. Panca indera dalam sudut perolehan ilmu ialah kaedah sistematik yang membantu kita untuk memahami sesuatu fenomena alam dan menyelesaikan masalah dalam sains dengan menggunakan beberapa langkah. Akal pula terdiri daripada 2, iaitu induktif dan deduktif. Induktif ialah penalaran
dari kes-kes khusus kepada kesimpulan, atau kaedah umum, manakala didaktif ialah penalaran dari kaedah umum kepada kes-kes khusus. Seterusnya, justifikasi dan rasional mengapa kaedah ini digunakan untuk menyelesaikan isu peruncitan terjejas akibat COVID-19 ini. Kaedah yang digunakan berdasarkan sumber ilmu iaitu pai cendera dan akal. Mengapakah kaedah ini digunakan untuk menyelesaikan masalah ini? Apa yang kita pelajari adalah idealisme. Idealisme bersumberkan alam yang bermaksud sesebuah karya yang memiliki falsafah, pemikiran dan persoalan yang penting dalam karya. Yang kedua, idealisme berteraskan kesedaran intelek dan berfikir secara rasional dan logik untuk mengenal pasti sesuatu kebenaran dalam masalah tersebut. Seterusnya, idealisme juga membahagikan kepada dua, iaitu kulihat dan juziat. Kulihat bermaksud boleh ditangkapi oleh akal. Juziat tersebut bermaksud boleh dicerap oleh pai cendera. Senang kata, pai cendera adalah boleh dilihat dalam mata kasar kita. Kesimpulannya, kaedah ini adalah kaedah yang terbaik sebab kaedah ini dapat menerangkan lebih teliti tentang apa yang kita hadapi dalam isu peruncitan akibat COVID-19 ini. Terima kasih. Saya akan menerangkan tentang justifikasi dan rasional mengapa sumber tersebut digunakan. Sumber yang digunakan adalah khabar dan berita. Jenis khabar yang digunakan adalah mutawatir yang membawa maksud bilangan pembawa berita yang banyak. Hal ini demikian kerana aktiviti pembelian terjejas kerana kebanyakan berita yang sah mengenai wabak COVID-19 ini telah dikeluarkan dalam sumber primer dan juga sumber sekunder. Sebagai contohnya, kerajaan juga menggunakan sumber-sumber ini untuk mengeluarkan berita yang sah seperti masa operasi kedai peruncitan dan juga penutupan kedai peruncitan semasa PKP dalam media massa, surat rasmi kerajaan dan sebagainya. Secara rasionalnya, pembawa berita perlulah menyebarkan berita yang sah.